Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faidy bin Muhammad Noh dan ini merupakan ahli kumpulan saya Iwan Syah bin Hadi dan Muhammad Aznil bin Zainuddin. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai saya punya blog. Saya lebih terperincikan tentang bandar. Bandar merupakan salah satu kawasan tumpuan bangunan dan infrastruktur. Ia juga merupakan kawasan yang tinggi populasi dan dengan majoriti aktiviti ekonomi dalam sektor kedua dan ketiga. Bagi negara Malaysia, jumlah penduduk yang seramai 10,000 orang per kilometer persegi telah menjadikan kawasan tersebut sebagai bandar. Manakala Amerika Syarikat seramai 2,500 orang kilometer persegi dan Jepun 30,000 orang kilometer persegi. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit mengenai pembandaran. Proses pembandaran merupakan satu proses penumpuan penduduk di kawasan bandar. Pembandaran juga dikenali sebagai urbanisasi. Faktor yang mendorong pertambahan penduduk pembandaran juga pembandaran. Proses ini menyebabkan perubahan dari segi jumlah penduduk, fungsi bandar, penggunaan tanah dan cara hidup penduduk. Migrasi luar bandar ini disebabkan oleh penduduk yang ingin mencari peluang pekerjaan di kawasan bandar, di mana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. Perubahan yang berlaku di kawasan bandar adalah dari sektor premier kepada sektor sekunder dan tertier. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai fasa dalam pembangunan. Terdapat beberapa fasa dalam pembangunan, antaranya adalah bandar awal, bandar purba, bandar zaman pertengahan atau medieval, bandar zaman revolusi industri, bandar baru dan bandar global. Di sini gambar ini menunjukkan bandar awal yang bermula selepas zaman Neolitik, iaitu kira-kira 5,500 tahun dahulu. Ia bermula di lembah Sungai Nil, Tigris, Euphrates dan Indus. Bandar terawal ialah Mohenjo-daro, iaitu di India, Pakistan dan Babylon di Iraq. Seterusnya adalah bandar purba. Ia terhasil selepas zaman Neolitik, iaitu kira-kira 3,000 tahun yang lalu. Bermula dengan kemunculan kerajaan Rom dan Greek. Antara bandar yang terkenal ialah Miletus, Pompei dan Athens. Seterusnya, sistem bandar purba ini mempunyai susunan bangunan yang teratur, dengan tempat kediaman raja di tengah dan dikelilingi oleh pembesar, askar dan kaum pedagang di luar kota. Gambar raja ini menunjukkan Colosseum yang terdapat pada zaman purba. Okey, seterusnya zaman pertengahan, medieval. Ia terhasil selepas kemerosotan Greek dan Rom. Zaman gelap dan Agest dalam konteks pembandaran. Fasa yang seterusnya adalah bandar zaman revolusi industri. Proses pembandaran di negara barat disebabkan oleh revolusi industri, perubahan masyarakat, penghapusan sistem feudal, iaitu kemunculan idea-idea baru dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Faktor ini menggalakkan pertumbuhan masyarakat moden. Sejak kurun ke-14, kaum bangsawan dan ketua-ketua agama berkuasa dalam politik, sosial dan ekonomi. Gambar raja ini menunjukkan bandar Manchester pada zaman revolusi industri. Apa yang kita dapat dilihat di sini, terdapat banyaknya kilang-kilang, iaitu industri perkilangan pada zaman ini. Okey, yang seterusnya bandar baru. Tindak balas atau kesan akibat daripada pembandaran yang tidak sempurna pada zaman revolusi industri menghasilkan bandar baru. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat. Bandar ini dirancang luar dari kawasan kesesakan
menggabungkan elemen seperti upah yang tinggi, kecantikan semula jadi, udara bersih, selamat, selesa, hubungan sosial yang baik. Bandar ini menetapkan bandar di dalam taman. Ini gambar rajah ini menunjukkan gambar bandar baru. Okey, seterusnya bandar global. Dikenali juga sebagai bandar moden. Bandar zaman kini iaitu abad ke-19 hingga ke-20. Okey. Bandar moden global yang kita dapat lihat pada hari ini adalah selain daripada proses pembandaran dan fasa-fasa dalam pembangunan, bandar dalam konsep bandar ini terdapat juga ghost town, iaitu bandar mati. Sesebuah bandar itu boleh menjadi bandar mati apabila aktiviti ekonomi yang menyokong bandar tersebut gagal, di mana kawasan ini tiada populasi manusia. Hanya terdapat bangunan-bangunan lama yang ditinggalkan serta dipenuhi dengan lumut. Gambar rajah ini menunjukkan tinggalan manusia yang terdapat di kawasan bandar mati. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syah bin Hadim ingin membentangkan tentang blog saya yang bertajuk Atmosfera. Okay, yang kita tahu atmosfera ni terdapat dalam sistem bumi. Dan sistem bumi ada 4 sistem, iaitu terdiri daripada atmosfera sendiri, hidrosfera, litosfera dan biosfera. Okay, kat sini atmosfera ni dia satu lapisan gas yang meliputi bumi, di mana atmosfera ni berfungsi sebagai untuk melindungi hidupan yang ada di bumi lah. Dan atmosfera ni juga mengandungi oksigen yang diperlukan oleh hidupan, iaitu macam manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Okey. Okey, kita jumpa lagi dan seterusnya kita pergi ke lapisan atmosfera. Atmosfera bumi ni terbagi pada 7 lapisan, iaitu terdiri daripada termosfera, stratosfera, ozonsfera, mesosfera, termosfera, ionosfera dan exosfera. Di sini ialah gambar rajahnya, di mana dia ada lapisan di mana tahap ketinggian dia berbeza. Okey, di sini saya ceritakan tentang troposfera. Troposfera ni memiliki ketinggian antara permukaan bumi dan tinggian troposfera kira-kira dalam 17 km. Dan troposfera ni juga mempunyai berlakunya fenomena cuaca di kawasan ini, dan troposfera ini sesuai untuk kehidupan. Dan fenomena cuaca yang dimaksudkan berlakunya hujan, hujan batu, salji, kat situ berlakunya kerepasan kat sini. Okey, seterusnya kita pergi ke stratosfera. Okey, stratosfera ni ialah lapisan kedua. Stratosfera ni berfungsi untuk menyerap cahaya yang dipancar oleh cahaya matahari. Contohnya cahaya yang bahaya yang dipancarkan iaitu ultraviolet. Dia berfungsi untuk menyerap cahaya itu daripada terus ke permukaan bumi, dan cahaya itu amat bahaya sekali. Kiranya lapisan ini tiada, cahaya ni akan terus ke bumi, amat bahaya bagi hidupan di permukaan bumi. Contohnya manusia, kalau lapisan cahaya matahari itu terus ke bumi, mungkin manusia mempunyai pelbagai penyakit yang diperoleh. Okey, seterusnya seterusnya kita pergi ke mesosfera. Mesosfera ni merupakan lapisan udara yang ketiga, dan dia merupakan berfungsi sebagai pemecah meteor yang ada, yang
jatuh ke bumi, kawasan ni akan memecahkan meteor-meteor yang jatuh, dan jatuh bila jatuh muka bumi dia jadi bentuk yang kecil. Pada asalnya dia bentuk dalam ni, contohnya dalam bentuk penumbuk ni, dia akan jatuh dan pecah bila terus ke mesosfera ni. Dan kawasan ni dari jarak dia di muka bumi kira-kira dalam 50 km sehingga 85 km ketinggiannya. Seterusnya kita pergi ke kawasan termosfera. Termosfera ni berlakunya fenomena aurora di sini, di mana aurora ni berlaku di kawasan yang agak tinggi, yang ketinggiannya antara 80 km sehingga 1000 km di antara perkampungan. Suhunya agak tinggi, banyak 2000 darjah Celsius kat situ berlakunya aurora. Sebenarnya kita pergi ke ionosfera. Okey, sebenarnya kita pergi ke lapisan eksosfera. Eksosfera ni lapisan yang terakhir, iaitu lapisan teratas sekali, yang fungsi sebagai satelit dan yang terletak di kawasan tersebut, yang kira-kira dia luar di berlakunya di kawasan angkasa. Okey, seterusnya kita akan pergi ke tajuk lain, maksud konsep asas cuaca dan iklim. Konsep maksudnya iklim bermaksud secara umumnya diperoleh dalam satu jangka masa yang panjang. Kalau ni contohnya dalam rangka 30 tahun. Contoh berlakunya iklim ni, contoh Malaysia beriklim khatulistiwa dengan hujan dan panas sepanjang tahun, dan purata hujan tahunannya ialah lebih kurang 2300 mm dan suhunya setinggi 28.5 darjah Celsius. Okey, manakala cuaca ialah berlakunya kawasan tempat, pada contohnya pada sebelah pagi cuaca di Kuala Lumpur cerah sekitar 27 darjah Celsius, manakala sebelah petang hujan. Di situlah bermaksudnya cuaca berlakunya keadaan setempat. Bagaimana iklim dan kesannya pada manusianya juga berlaku fenomena ini, berlakunya banjir dan kemarau. Bila berlakunya fenomena ini kepada manusia akan mengalami kesan-kesan yang negatif terhadap dirinya. Contohnya dari segi kemalangan jiwa apabila berlakunya banjir, harta benda rosak dan aktiviti pertanian terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aznil bin Zainuddin dan saya akan menerangkan tentang blog yang saya telah siapkan. Saya menerangkan tentang Kuda Kepang, berbeza dengan dua orang tadi, iaitu tentang geografi. Kuda Kepang ada pantang larang ketika bermain Kuda Kepang. Saya akan menerangkan sedikit tentang blog yang saya telah buat ni. Pantang larang dalam permainan Kuda Kepang ini, ia pantang diacah semasa dia kena mabuk, dan dia pantang dengan warna merah kerana ia akan mengejar orang yang ni dalam permainan ini. Seterusnya ini adalah blog saya, contoh-contoh dia, dan saya ada lampirkan sikit cara-cara membuat Kuda Kepang sendiri. Kalau anda teringin untuk buat di rumah, ini saya lampirkan video. Dan asal usul Kuda Kepang, Kuda Kepang ni digemari oleh penduduk Johor. Kalau penduduk kahwin ke apa ke, mesti akan adanya permainan ini di kenduri-kenduri kahwin. Berikut ini adalah blog saya ada lampirkan radio. Kalau ingin buka, boleh buka di sebelah kanan anda, dan saya ada lampirkan satu video tentang Kuda Kepang di bahagian bawah sekali. Ini adalah contoh tarian Kuda Kepang yang dimainkan di Johor. Ini dinamakan barongan, ketua kepada permainan Kuda Kepang ni. Dia buat tarian untuk menghiburkan tetamu-tetamu yang berkunjung di kawasan tersebut.